Assalamualaikum guys dan selamat datang ke YouTube channel My Memo Air Camper. So, untuk episod kali ini aku nak terangkan serba sedikit mengenai perbezaan di antara shelter dan tent, yang mana satu patut korang beli. Bagi yang baru dalam aktiviti PKMI ni, mungkin ada yang tak tahu macam mana nak pilih kemah mengikut keperluan masing-masing lah. Sebab adakah kita menginap di dalam hutan berseorang, berdua, ataupun lebih daripada 2 orang, ataupun hanya kita nak pergi sebagai piknik ataupun balik hari tak menginap. Okey, untuk permulaan aku nak terangkan dulu apa maksud shelter dan tent. Shelter bermaksud tempat berlindung ataupun tempat berteduh, dan tent adalah kemah. Selalunya shelter digunakan untuk orang yang nak piknik ataupun nak balik hari lah. Ia memang tak sesuai nak digunakan sebagai kemah untuk bermalam. Sebabnya shelter ni dia hanya ada satu lapisan sahaja di bahagian luar kanvasnya. Jadi shelter ni mudah air masuk, terutamanya ketika waktu hujan lah, walaupun ianya jenis yang waterproof. Tapi sebenarnya shelter ni yang masuk air dalam kemah kita tu bukanlah air hujan, tapi adalah air wap. Macam mana air wap ni terjadi? Okey, waktu hujan di bahagian luar kemah kita ni dia sejuk. Dan di bahagian dalam kemah kita ni dia suam ataupun panas sikit lah. Jadi bila dua perubahan suhu ni bertembung, kat situlah dia akan menghasilkan wap-wap yang terusnya akan melekat di bahagian dalam kemah kita lah. Sama konsep macam korang duduk dalam kereta waktu hujan, korang drive, cermin kereta berkabus. So air ada kat bahagian ni, korang kena lap kat bahagian cermin tu. Sama konsep macam kemah lah. So sebenarnya kalau orang kata, kemah aku masuk air lah, sebenarnya dia tak masuk air pun. Mungkin masuk air mungkin sikit lah, tapi dia lebih kepada wap air yang sebenarnya. Sebab tu, kita sarankan kalau untuk shelter ni, pakailah fly sheet untuk sebagai perlindungan kedua ataupun second layer lah pada tent kita. So, kita dah tahu shelter kita tu satu layer. Kalau kita tambah lagi satu layer, iaitu fly sheet kita lah. So, ia boleh jadi sebagai double protection kepada kemah kita. So, lebih waterproof lah. Untuk tent pula, dia ada beberapa model. Untuk 2-3 orang punya model, dan untuk lebih daripada 2-3 orang yang kita panggil family tent lah. Tent ni orang selalu guna sebabnya dia dah datang dengan 2 layer. So, lebih waterproof, orang kata. Lebih kepada tahan lasak waktu hujan lah. So, bila yang tadi kalau shelter kita tahu ada kes jadi wap air kat bahagian dalam. Kalau untuk kemah ni, untuk tent, wap air tu akan jadi juga, tapi dia akan jadi dekat first layer yang pertama yang kat bahagian luar tu. So second layer takkan ada dia takkan ada wap air lah. So wap air tu dia dah keluar, dia dah jadi di bahagian first layer. So sebab tu kalau orang tengok tent ni lebih kalis air, lebih waterproof, dan lebih ramai orang yang nak guna tent berbanding dengan shelter. Tapi kalau pakai tent pun still lagi orang pakai fly sheet, tak ada masalah pun. Kalau pakai fly sheet ni sama ada shelter ke ataupun tent kan. Bagi aku sendiri, pendapat aku lebih bagus guna fly sheet lah. So boleh jadi protection lebih kepada korang punya kemah. Jadi kat sini korang dah boleh nampak dah perbezaan di antara shelter dan tent, dan waktu bila korang patut guna shelter dan waktu bila korang nak guna tent. Aku setuju dengan korang kalau orang kata shelter ni mudah. Dia memang mudah nak set up berbanding dengan kemah. Dia cuma ada beberapa rangka je. Dia memang easy. Sebab tu orang guna dia untuk balik hari, bukan untuk bermalam. Sebab nak memudahkan orang lah. Aku sendiri pun kadang-kadang selalu sangatlah guna shelter berbanding dengan tent. Sebab mudah. Kalau setakat satu malam je aku nak tidur, baik aku guna tent je. Dan lagi satu kelebihan shelter ni, dia tinggi. So orang mudah nak berdiri dalam shelter tu, orang mudah nak solat, and then dia luas. Tapi kalau ikutkan tent sekarang pun dah banyak dah yang tinggi, yang luas, yang boleh orang berdiri kat dalam dia. Jadi bagi aku tak ada masalah sama ada shelter atau tent. Cumanya kita kena tahu waktu bila kita nak gunakan shelter, waktu bila kita nak gunakan tent. Antara model-model yang aku tahu dia adalah shelter, kalau dari Decathlon, Best M. Kalau tent, yes, of course lah, Apenas Family 4.1. Ada banyak lagi model-model lain lah. Nanti aku akan tunjuk lagi lepas ni model di antara Decathlon dan juga Coleman. Okey, ini adalah camping shelter daripada Decathlon. Kat sini kita boleh lihat beberapa model
yang disediakan oleh pihak Decathlon. Antara model yang paling famous sekali di sini adalah Base M, iaitu yang this one lah. Jadi kita tengok dia ada beberapa model lagi. Ini adalah kategori shelter lah. Sebab apa dia shelter? Sebab dia luas dan dia digunakan untuk balik hari ataupun bukan digunakan untuk tidur. Tapi tak ada masalah sebenarnya kalau nak gunakan untuk tidur pun. Jadi pastikan korang ada fly sheet. So sebab dia kebanyakannya dia ada nipis dan juga hanya ada satu layer sebagai canvas dia. So sebagai extra protection, pastikan korang kena ada fly sheet lah. Dan ini adalah shelter daripada Coleman. So korang boleh tengok shelter memang macam ni lah. Selalunya dia memang ada bahagian bumbung terbuka di bahagian tepi. Sama ada Coleman ataupun Decathlon lah. Tengok macam ni kan. Lebih kurang macam tab lah, orang panggil tab. Ini antara nampak macam kemah, tapi dia sebenarnya bukan kemah. Dia adalah shelter. Dia digunakan untuk balik hari. Okey, ini adalah camping tent untuk 3 orang dan ke bawah daripada Decathlon. Ini nampak model pun memang lebih kurang macam shelter kalau kita tengok tadi. Macam ni kan. Tapi dia adalah kemah tent. So ini ada beberapa jenis lah. Ini untuk 3 orang dan ke bawah. Kalau untuk lebih daripada 3 orang, kita panggil dia family tent lah. So Arpenas Family 4.1 yang memang orang banyak beli yang ni, termasuk dalam kategori ni lah. Ataupun 4.2 pun sama. Sebabnya yang ni, kita tengok dululah Coleman. Ini pun Coleman. Ini memang ramai orang pakai. Kalau agak-agak bangsawan, memang boleh pakai sebab harga dia memang mahal sikit lah. Kualiti aku jamin kalau dengan harga macam ni, kualiti sepatutnya lebih better daripada Decathlon lah. So kita tengok kemah dia. Kalau macam ni korang nak set up, memang makan masa sikit lah berbanding dengan shelter tadi. Tapi dia kukuh. Sebab aku pernah tengok jiran aku di waktu bercamping, dia pernah gunakan tent daripada Coleman. Memang kukuh waktu hujan lebat. Time tu aku pakai Decathlon, so pun kukuh juga, tak ada masalah. Apa pun bergantung kepada bajet korang. Kalau bajet korang agak tebal, yes, korang boleh angkat Coleman. Dengan Decathlon, Coleman tawarkan 1 tahun waranti, manakala Decathlon menawarkan 2 tahun waranti. Itu subjek kepada management approval lah. Tengok jenis koyak yang korang nak claim tu macam mana. Ini adalah beberapa jenis kemah dan shelter lah. Bergantung kepada korang yang mana satu korang berminat. Decathlon boleh, Coleman pun boleh, tak ada masalah. Ada 2 model yang famous sekarang ni orang guna, Decathlon dan Coleman. Sebab 2 model ni yang datang dengan waranti. Decathlon datang dengan waranti 2 tahun. Coleman datang dengan waranti, kalau tak salah aku, 1 tahun. Waranti dia cover kalau ada bahagian ada koyak di bahagian zip ataupun jahitan. So kalau koyak di bahagian lain memang tak cover lah. Tapi kalau koyak di bahagian jahitan ataupun zip tak function, yes, korang boleh tukar, dapatkan one to one balik lah. Cumanya jangan koyak di bahagian canvas. Itu saja. Kalau koyak disebabkan ranting pokok jatuh, sebabkan kesalahan sendiri, itu memang Decathlon ataupun Coleman tak boleh nak tolong lah. Jadi sebab tu aku sarankan tadi guna fly sheet sebagai second ataupun extra protection lah. Okey, itu saja video setakat kali ni. InsyaAllah untuk next video aku akan kongsi lagi beberapa tips mengenai perkemahan ataupun camping. Jangan lupa like, share dan subscribe My Memoir Camper, Facebook My Memoir Camper, Instagram My Memoir Camper. See you again next time. Bye bye.